بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين قراءة سورة الفاتحة والرابع من أركان الصلاة yang keempat dan yang keempat daripada rukun-rukun sembahyang ialah qiraatus suratul Fatihah, ialah membaca surah Al-Fatihah fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat, fi qiyamiha, pada qiyamnya, qiyam rakaat, atau badalihi, ataupun badalnya, badal qiyam. Bagi orang semaya sambil duduk baring umpamanya, maka bacaan Fatihahnya ialah pada badal kepada qiyam itulah. Ya, kalau duduk, duduklah, baring, baringlah. Au badal lima, kerana apa? Kerana apa kata rukun setengah daripada rukun sembahyang itu ialah qiraat suratul Fatihah li khabar syaikhaini, kerana ada hadis dua syekh, iaitulah Bukhari Muslim. Apa dia? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi mereka yang tidak membaca dengan Fatihatil Kitab. Ayat fi kulli rakaatin, artinya pada tiap-tiap rakaat. Tak ada semaya, maksudnya tidak sah. Tidak sah semaya bagi orang yang dianya tak baca Fatihatil Kitab, iaitu Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, 5 marrah, kerana barang ataupun illah ataupun hadis yang telah lalu fi khabaril musii salatah, pada hadis al-musii salatahu, orang yang menjahatkan akan semayanya. Dia semaya al-musi'u solah ni dia ada banyak patut-patut daripada hukum fiqh. Jadi daripada dia semaya tu tak kena, tak comel, daripada situlah mana ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ tempat ambilan kepada hukum semaya. Jadi dengan sebab itu bila ada orang melakukan benda yang salah, yang silap, daripada situlah mana dapat diketahui yang betulnya macam mana. Illa raka'at masbukin, kata wajib kena baca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Wajib kena baca Fatihah ni mana pada tiap-tiap rakaat, illa raka'at masbukin, malaikat rakaat masbuk. Kalau begitu tafriq dia, fala tajibu fiha, maka tidak wajiblah qiraatu suratul Fatihah fiha, pada rakaat masbukin, rakaat masbukin, pada rakaat orang masbuk, maka tidak wajib baca Fatihah.
Sebab itulah kita kena tahu orang yang jadi makmun, dia kena tahu dia ni makmum masbuk ataupun makmum muwafiq, supaya dia boleh buat kerja makmum muwafiq. Kalau dia makmum muwafiq, kalau makmum tu makmum masbuk, dia kena buat kerja masbuk. Jadi makna muwafiq dia ada kerja dia, masbuk ada kerja dia, tak sama. Jadi bila orang tu tidak tahu kata dia tu masbuk ataupun muwafiq, ni jadi satu kesusahan lah. Makna dia tu maka bila seorang tu dia tak tahu dia tu masbuk kan, dia kena ambil jalan ihtiyat, dan itu akan menyusahkan akan. Tapi sudah tentulah bila dia tak tahu dia tu muwafiq tu, yang bermakna orang ni orang tak berapa tahu lah. Tak berapa tahu dalam bab ibadat, dalam bab semaya, maka dia akan buat tindakan-tindakan dia rasa kena mengikut fikir dia semata-mata. Jadi orang rakaat masbuk tidak wajib baca Fatihah padanya, bermakna dengan makna annahu bahawasanya masbuk la yastaqirru wujubuha, tidak tetaplah oleh wajib baca Fatihah alaihi di atas masbuk. Tidak istiqrar makna tidak jadi tetap, wajib dia tu tidak jadi tetap. Limadha, kerana apa? Litahammulil imami lahan, kerana menanggung imam baginya bagi suratil qiraat suratil Fatihah anhu daripada masbuk. Maka dengan sebab itulah maknanya imam, orang yang nak jadi imam tu mesti qari, tak boleh ummi. Kerana pada andaiannya dia kena tanggung Fatihah makmum masbuk. Untuk tanggung Fatihah orang lain, Fatihah sendiri mestilah kena beres, mana kena selesai. Jadi orang masbuk tak wajib jadi masbuk. Jadi masbuk dengan muwafiq itu yang perlu diketahui. Itu dia adalah takrif dia. Jadi kalau kita menisbahkan kepada orang awam, orang kampung, dia benda ni ialah orang duk baca kitab tu lama dah, tapi masih lagi ada ramai lagi orang keliru tentang makna masbuk, makna muwafiq. Sama juga tentang semaya jamak qasar. Entah berapa kali kita duk baca kepada orang yang sama, tapi dia masih belum faham lagi. Jadi sentiasa wujud orang panggil kemuskilan. Jadi masbuk maknanya setengah daripadanya masyi kita dia kata apabila kita mentafsirkan akan billadhi lam yudrik ma'al imam zamanan yas'ul fatihata fi rak'atil ula. Jadi maknanya dia masbuk ni ialah tentang masbuk muwafiq, ialah tentang mendapat qadar masa membaca Fatihah. Sebab ada sebahagian orang dia pergi dia baca tak dia baca Fatihah. Bukan soal sempat membaca Fatihah ataupun tidak sempat. Jadi kalau yang makmum masbuk itu makna tidak sempat membaca Fatihah di dalam tiang iman. Begitu dia faham. Jadi kalau muwafiq ni makna dia baca. Bukan begitu. Maknanya masbuk itu orang yang tidak sempat mendapat qadar masuk. Yang lulus bacaan Fatihah, maknanya zaman baca Fatihah, yang lulus baca Fatihah dengan qadar bacaan yang sederhana, tidak logat sangat, tidak gaduh sangat, dan tidak anjur sangat. Tapi dia ada dua ada tak? Kalau kita tafsirkan man lam yudrik ma'al iman zamanan yas'al fatihah bi ayyi rak'atin, dia ada lafaz di sini. Kalau ada orang yang mentafsirkan masbuk itu ialah pada rakaat yang pertama saja. Tapi pandangan yang kedua ialah bi ayyi rak'atin. Dan itulah pandangan yang sahihnya, maksudnya masbuk itu boleh berlaku pada setiap rakaat. Bukan hanya pada rakaat yang pertama saja. Jadi ada yang takrifannya itu fi rakaatil ula tak ada masa zaman membaca pada rakaat yang pertama. Jadi maka kalau huk takrif dengan bi ayyi rakaatin, maka jadilah dia itu adalah masalah itu daripadanya ialah hakikat. Hakikatnya dia boleh berlaku kepada orang panggil setiap rakaat. Jadi
Itu satu. Yang biasanya masalah orang masih lagi tukar tentang mendapat membaca Fatihah ataupun mendapat zaman. Ada lagi orang duk faham makna dia baca Fatihah ingat dia baca Fatihah. Bukan dia baca Fatihah, dia zaman masa yang telus yasa'u ataupun yang lulus untuk membaca Fatihah dengan qadar yang sederhana. Kerana ada orang bila dia masuk dalam semaya dia terkoyak, dia macam-macam lah dia ingat. Jadi dia teralik, dia tak baca Fatihah. Lepas Fatihah aku duduk semaya ni. Jadi kalau lah dia baca daripada awal lagi, dia habis baca Fatihah. Tapi kerana dia tu terlalai, maknanya dia tak ada. Jadi kita bukan diiktibarkan sempat membaca Fatihah, tapi sempat masa, mendapat masa qadar bacaan Fatihah yang sederhana. Dia sebab apa makmum masbuk ini dia tidak yastaqiru, makna tidak jadi tetap kewajipan membaca Fatihah di atasnya kerana imam duduk tangguh dah. Kan imam menanggung daripadanya. Qala tambihun ay hadza tambihun munabbihun liman ghafala. Ini ialah satu tambih, satu peringatan, suatu penjagaan. Munabbihum yang menjagakan liman ghafala bagi mereka yang lalai. Ya tambih ni biasanya dia panggil maklumat-maklumat yang biasanya orang ni terlepas pandai. Orang terlepas pandang benda lagi ni, jadi mana penulis kitab dia buat tambihun dengan usul mana tambih. Yutasawwaru sukutul Fatihati fi kulli mawdi'in. Dapat ditasawurkan, dapat digambarkan pada akal akan gugur bacaan Fatihah itu pada tiap-tiap maudhi', pada tiap-tiap tempat. Mana tiap-tiap tempat ni? Pada tiap-tiap tempat ni. Fi kulli maudhi'in hasala lil ma'mum fihi udhrun. Pada tiap-tiap tempat yang hasillah bagi makmum itu padanya, pada tempat tu bukan tiap-tiap rakaat ni, maudhi' bukan makna rakaat sini. Maudhi'in pada tiap tempat yang hasil bagi makmum itu padanya pada maudhi' sana itu uzrun oleh uzur. Yang mana pada tempat itu uzur takhallafa yang boleh menyalahi. Jadi boleh jadi gugur Fatihah ini pada tiap-tiap tempat yang hasil bagi seorang makmum itu pada tempat itu oleh uzur takhallafa bisababih, oleh uzur yang boleh takhalluf makmum, tertinggal makmum bisababihi dengan sebabnya uzur itu. Anil imam, daripada imam, boleh makmum tertinggal daripada imam bi arba'ati arkani tawilatin, dengan 4 rukun-rukun yang panjang. Jadi di dalam itu dia kata bi arba'ati arkani sawabuhu, salah satu arkanin tawilatin. Itulah dalam kitab musalli kita, dalam kitab pada masa menjemur kita ambil kitab-kitab yang paling dekat kepada kita. Bukan 4 rukun, 3 rukun. 3 rukun yang panjang-panjang. 3 rukun yang panjang-panjang maknanya rukun sujud yang pertama, sujud yang kedua. Jangan imam sampai kepada tempat yang memadai membaca Fatihah untuk rakaat seterusnya. Itu maksudnya dia kena rukuk. Jadi sawabunya, hak betulnya ialah 3 rukun. Mana 3 rukun? Bi an raka'a qabla wusuli imamihi li mahalli yujzi'u fihi al-qira'ah. Dengan bahawa dia rukuk sebelum daripada sampai imam pada tempat yang mana memadai padanya pada tempat itu oleh baca Fatihah. Tak boleh qiyam untuk rakaat yang kedua. Untuk atau qabla wusulihi ila mahali yujzi'u fi at-tashahhud in kana yaqum. Untuk masalah imam, maknanya lepas pada sujud itu ialah tasyahud. Jadi tasyahud mana jangan dia imam sampai kepada tempat yang boleh baca tasyahud, atau jangan dia imam sampai kepada tempat yang boleh baca Fatihah, ialah qiyam.
Itu makna boleh tertinggal dengan 3 rukun yang panjang-panjang. Jadi kalau dah masuk tak rokok-rokok lagi imam dah qiyam seterusnya itu masuk rakaat mana rukun yang keempat. Jadi maknanya hasil dapat ditasawurkan tambih ni. Gugur baca Fatihah itu pada tiap-tiap tempat yang mana hasil bagi makmum itu pada tempat tu oleh uzur tertinggal daripada imam 3 rukun panjang-panjang. Itu pembetulan dalam hasyiah. Mana bi arba'ati arkan kita dengan bi salasi salah satu arkan tawilatin wa zala uzruhu wal imam raki'un dan hilang uzurnya makmum masbuk makmum tadi macam makmum masbuk maknanya mula-mula dia muafiq sebab tu takhalluf boleh tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang-panjang tu makmum muafiq. Kalau dah makmum masbuk maka terus ikut imam rokok. Ni dia tidak terus rokok sebab dia duduk baca Fatihah tak habis lagi. Apa sebab? Adalah uzur dia tu. Dari kitab Musalli kita ada 10 kes, 10 masalah, 5-nya ittifaq antara Syekh dengan Syekh Ibn Hajar, 5 yang lain tu makna tak ittifaq. Begitu juga dalam pedoman kita hak tu mudah makna kita cari maknanya 10. Ada 10 masalah uzur tertinggal daripada iman 3 rukun yang panjang-panjang. Hilang uzurnya iman rokok. Bila dia naik mana tengok imam rokok tu hilang maknanya fayatahammalu anhu al-fatihah maka menanggung oleh iman daripada makmum sani akan Fatihah. Jadi untuk rakaat yang kedua tu dia jadi masbuk. Rakaat yang pertama tu dia muafiq. Muafiq kok mana pun muafiq dia kena selesaikan Fatihahnya sendirian berhak. Mana kok mana makmum muafiq dia kena pula habis baca Fatihah. Berbeza dengan makmum masbuk. Kama law kana bati al-qiraat yani masalah-masalah yang mana orang panggil diuzurkan tertinggal daripada imam sebanyak 3 rukun yang panjang-panjang. Ini masalah dia. Kama law kana bati al-qiraah. Sebagaimana masalah kalau adalah dia ni seorang yang lambat qiraahnya yang sudah jadi kejadian dia. Lambat membaca. Lambat membaca yang sudah jadi kejadian dia. Jadi tabiat dia. Bukan waswas. Waswas tidak uzur. Waswas tidak uzur, tak masuk dalam uzur ni. Namun Syekh Ibn Hajar kata sayugionyo waswas yang sudah jadi kejadian dah itu. Maksudnya ada pandangan asal dia dia waswas ini tidak uzur. Jadi uzur tu makna baca dan pergerakan yang lambat yang sudah jadi kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Tu ayah baca cepat sikit tak boleh dah. Habis dah tu dia. Duk menekan. Sekat tu ya dia. Jadi waswas tidak. Waswas tidak termasuk unsur. Semua saat ni Ibn Hajar Syekh Ibn Hajar kata sagio dikiaskan di ilhaq orang yang waswas berlaku waswasnya pada tahap mana? Pada tahap orang pakat mengiling pala belakang. Tak boleh nak kita nak berubah. Ya ada siapa peringkat tu. Maka kata Syekh Ibn Hajar sayugio di ilhaq dikiaskan seperti orang yang batik bacaannya, orang yang lambat terjadi membaca. Maksudnya kalau kita nak ambil Syekh Ibn Hajar fihi tafsilun. Padanya ada tafsir. Fafil orang yang kena penyakit waswas ni padanya ada tafsil. Kalau waswas dia tu maksudnya boleh diperbaiki lagi, boleh baiki lagi, maka tidak uzur. Itu yang di mana yang dikatakan oleh Syekh Ibn Hajar, mana sayugio. Itu boleh tidak jazam. Mana sayugionyo maknanya dihubungkan maksudnya diilhaq. Sayugio dihubungkan diilhaq ke orang waswas yang sudah jadi kejadian dia. Nyanyolah ke dia nya. Soalah gitulah. Maka dihubungkan dengan orang yang lambat membaca yang sudah kejadian. Itu pandangan Syekh Ibn Hajar. Tapi untuk waswas yang begitulah yang orang semua pakai mengilim pala belakang. Oh, berat belajar itu dia tu. Tak nak baik dia tu. Misalnya.
Jadi sebagaimana kalau adalah seorang makmum saat itu bati al-qiraah lama bacaan. Bila lama bacaan dia kena tinggal. Maka diuzurkan dia tertinggal daripada imam sebanyak 3 rukuk yang panjang-panjang. Imam rokok, dia baca Fatihah lagi. Imam i'tidal, imam sujud, i'tidal tidak kira, i'tidal rukuk panduk. Sujud, duduk antara sujud yang kedua. Jangan de iman bangkit kepada qiyam yang diiktibarkan sah bacaan al-Fatihah. Memadai pada bacaan al-Fatihah ataupun tasyahud. Nah, bagi rakaat yang baca tasyahud, au nasiya annahu fi salati. Ini dia disebut begitulah. Jadi kalau dalam musalli itu makna disebut mana siapa ada 10 disebut. Kalau dalam pedam itu mudah lagi dia buat nombor ni. Ataupun dia lupa bahasanya dia ni dalam sembahyang. Apa tu? Dia lah terlalu kuatlah maknanya. Dia duduk serabut terlalu dia tak boleh terlalu ni tak boleh. Suka terlajuk, terlalu terujuk jangan suka terlajuk. Dia kata Sayyidina Ali, kalau kita dapat nikmat jangan suka sangat. Kalau kena musibah jangan sedih sangat. Kita tak sedih. Tak sedih lagi mana. Tapi kita manusia. Bila berlaku benda-benda yang menyakiti zahir batin kita, kita akan jadi sedih. Tapi jangan sedih sangat. Jangan duduk tunggu sedih bawah siapa jadi berjiwa berapa anak kesayangan meninggal dunia jadi duduk jadi berjiwa jadi tak terima. Jadi jangan dia kalau dapat nikmat jangan tak disangka-sangka, jangan suka sangat. Jangan suka sangat tu dia banyak sebab. Karena benda tu kadang-kadang dia berlaku semata aja. Mari suka tu semata sebab kepada kesukaan tu semata. Atau mari sebab kesedihan pun. Ya jadi sakit lah bila kita ni seronok sangat. Yang keduanya kita ni kena melera juga mentah-mentah kita dapat nikmat, janganlah kita tu terlalu terujuk, galak sangat. Siapa tak tengok orang kiri kanan depan belakang kita. Jadi maknanya orang terasa hati. Kita tidak nak pergi dia, tidak nak kata dia. Tapi manusia dia lagu lain cara faham dia. Jadi kalau kita nampak telajuk nak berdoa langsung nak mana terujuk gembira jadi orang pun dia jadi faham orang-orang hok kurang, orang panggil kurang agama. Orang imannya molek tak apa dah. Dia boleh ihtimal macam-macam cara. Kita ni mudah nak suka tak comel sebab kita kurang iman. Cuma kita kena jaga juga nego kok kita galak sangat orang lain tidak boleh support kita anak kita berjaya misalnya kita pun galak sangat. Dia anak dia pun ambil SPM juga Jadi kita jaga menego lah juga muka dia. Suka tu biasa-biasa Jadi nak rayaknya yang menyebabkan lupa ni tentu dah taswis daripada syaitan. Tapi dia ada faktor luar, faktor dalam ni dia ada. Luar kita tu tengok banyak perkara. Duk dengar banyak perkara yang menarik, yang menyakitkan hati, yang itu menyebabkan kita jadi siabu, teringat-ingat, terbayar-bayar. Jadi kita terlupa lah. Duk semaya ni boleh terlupa. Bila kita duk serabut sangat Jadi kabar-kabar merokok tu ataupun hampir rokok. Aku duduk semaya ni. Boleh dia kabar tu nak rokok tu ataupun sudah rokok. Maka wajib dia kena baca sampai habis. Patu merokok tu diuzurkan takhalluf anil imam. 3 rukun yang panjang-panjang. Awim tana'a minas sujudi bisababi zahmatin. Ini tak berlaku lah di tempat kita dan zaman kita ataupun terteguh daripada nak sujud sekali belaka tu dengan sebab zahmat. Zahmat terlajuk masuk qiyam tu di sana berlaku. Di Makkah berlaku. Di Makkah di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi tidak. Masjidil Haram berlakulah berebut nak ke tempat semaya dalam masjid. Kalau orang duduk tengah tawaf tu, dia lambat lagi nak masuk zuhur misal kita kata. Orang duduk tawaf ada 20 minit. Pakak ni poli-poli dia suruh pakak waksah dah. Batu waksah tu kadang-kadang orang tu jadi terlepas duduk tengah. Orang duduk dari sebelah. Sudah kerja dia. Dia pun kita teruk juga. Atau duduk baluh.
Jadi tu nak ayat kita sini di tanah air ni. Kalau tu bila komak kita duduk rumah kita mari ke masjid, baru mari ke masjid. Patut detok orang lain duduk depan belakang ni, kita cuma dia. Mai kita tukar posisi, tukar yang mau duduk belakang kat. Bui mudah-mudah. Molek depan. Masjidil Haram kalau boleh semaya dalam masjid, tu pun satu nikmat yang besar Allah. Nampak sangat riak muka tu makna sofanya dia. Sebab dia ada tempat dia untuk semaya pandai. Jadi tempat kita ni tak ada berlaku lah orang panggil zahmah ni. Siapa peringkat orang panggil nak sujud sekali tu tak boleh. Ni tertegah daripada sujud, makna sujud sekali dengan sebab zahmah. Bersesok-sesok manusia. Jadi kena pilih. Jadi yang kedua saat itu bila dia bergerak jadi akan jadi lambat. Bawa molek dia bangun, tu email dekat dengan nak rokok dah. Ataupun rokok dah kalau tu email tu express nak pulak ni. Jadi maknanya dia tu boleh, maknanya diuzurkan tertinggal 3 rukun yang panjang-panjang. Dia kena baca betul lah. Kena baca. Au syakka ba'da ruku'i imamihi fi qira'ati al-Fatihah. Imam rukuk. Dia tak ada rukuk lagi. Dia tak rukuk lagi ya. Imam boleh imam rukuk. Dia syok. Aku ni baca dok ni pihak ni. Imam rukuk dah. Dia tak ada rukuk lagi. Dia lain. Imam rokok, dia ikut seluruh rokok. Masa tu baru ni. Baca dah gedok dah. Itu lain. Ni imam rokok, dia duk cacai lagi. Bawa molek imam rokok, dia pun mari cerita. Syok kata, baca dah gedok. Maka wajib dia kena baca. Bila syok, boleh duk mikirnya. Baca, wajib dia baca Fatihah dan diuzurkan dia tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang-panjang. Fatakhallafa laha, maka boleh takhalluf anil imam. Laha kerana Fatihah, maksudnya li qiraatil Fatihah. Untuk baca Fatihah maka dia diberi izin, dimaafkan cara untuk tertinggal daripada imam 3 rukun panjang-panjang. Nabbaha ala zalika al-Asnawi, telah memberi tambah di atas demikian itu, demikian kata. Ini dia bawa sebahagian daripada masalah yang teruzur, makna uzurun uzur takhalluf anil imam. Mana bisalah sati arkani tawilatin. Jadi itu telah membuat tambah di atas demikian oleh al-Asnawi. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bermula bismillahirrahmanirrahim itulah satu ayat daripada Fatihah. Ai minal Fatihah. Lima ruya ini dalam mazhab kita. Kerana apa? Ada dalil dia. Apa mazhab kita? Maknanya bismillahirrahmanirrahim itu salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Lima ruya kerana ada hadis yang diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam addal Fatihata sab'a ayat. Membilakan Fatihah itu 7 ayat. Nabi bila dia kata, Nabi kata Al-Fatihah ada 7 ayat. Itu tak ada khilaf. Tentang ada 7 ayat tu tak ada khilaf. Ada 7 ayat. Kemudian wa'adda bismillahirrahmanirrahim ayatan minha. Dan Nabi membilakan bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripadanya Al-Fatihah. Maka rawahu Al-Bukhari fi tarikhihi. Meriwayatkan akan hadal hadis oleh Imam Bukhari di dalam tarikh, kitab tarikh. Wa rawa ad-Daraqutni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian meriwayatkan oleh Daraqutni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza qara'tum alhamdulillahi faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu membaca
alhamdulillah, maka baca juga bismillahirrahmanirrahim. Limadza kerana apa? Innaha ummul Quran. Kerana bahawasanya bismillahirrahmanirrahim ialah ibu Quran wa ummul kitab dan juga ummul kitab. Jadi maknanya ni ummul kitab tu biasa kita panggil untuk al-Fatihah. Ummul kitab ni ummul Quran. Wa sab'ul matani, dan dia adalah sab'ul matani, makna 7 ayat yang diulang-ulang, yang sentiasa dibaca, sentiasa diulang-ulang baca. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, ialah salah satu daripada ayat-ayatnya Al-Fatihah. Jadi ummul kitab, ummul Quran itu makna Fatihah. Wa rawa Ibnu Khuzaimah bi isnadin sahihin, dari di dalam kitab sahih dia, dan telah meriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan isnad yang sahih. Jadi kalau isnadnya sahih, kata dalam Qal'atul Anwar, yang syarahnya itu kita Raful Athar, kalau isnadnya sahih, walidnya mati pun sahih. Begitu. Tapi tidak lazim. Tidak lazim. Ada mutalazum. Tidak ada lazim-lazim. Cuma walid. Walid kalau isnad sahih, mati sahih. Jadi riwayat oleh Ibnu Khuzaimah isnadin sahih Ummi Salamah. Ambil daripada Ummi Salamah. Bukan Ibnu Khuzaimah ambil daripada Ummi Salamah. Sanad itu dihazaf. Jadi dia ambil daripada orang lain, banyak ramai, ada 2-3 orang. Yang barulah sampai kepada Ummi Salamah. Tapi itulah ada kebiasaan kita hadis yang kemudian, dan juga kita fiqh itu maknanya dia tak bawa lah sanad tu. Jadi kalau kita fiqh pun bawa sanad habis tak? Mana semua sanad tu dia bawa belakang, ya jadi menyusahkanlah sikit sebab perhatian kita tu kepada masalah ahkam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, abda bismillahirrahmanirrahim ayatan, Nabi membela bismillahirrahmanirrahim ayat satu ayat, walhamdulillahi rabbil alamin, dan alhamdulillahi rabbil alamin ila akhirat 6 ayat. Alhamdulillah sehingga akhirnya itu ayat. Maknanya bismillah salah satu daripada ayat. Wahya ayatum min kulli suratin. Dan bismillahirrahmanirrahim ialah satu ayat daripada tiap-tiap surah. Illa bara'atan, mereka surah Al-Bara'ah. Mana ada bismillahirrahmanirrahim, itu ada pengecualian. Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim diturunkan secara mustaqil, khusus secara berasingan untuk menjadi fasal bagi tiap-tiap surah. Itu ada pandangan. Jadi banyaklah pandangnya. Nak tengok mudahnya kita mengajinya, kita ahkam mana ahaditsul ahkam. Itu banyaklah dia bahas panggil bab tahah. Jadi ada kata bismillah itu ialah diturunkan secara istiqlal sebagai nak fasal di antara satu surah dengan surah yang lain. Jadi tapi pandangan ini makna bukan. Bismillah itu ialah satu ayat daripada tiap-tiap surah. Bukan suatu yang berasingan untuk nak fasal tidak. Bismillah itu adalah satu ayat daripada tiap-tiap surah. Dan surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, satu ayat daripada surah Ali Imran. Illa bara'atan, mereka surah Al-Bara'ah saja hidup. Limadza, kerana apa? Kerana apa kata muallif kita kata lagi tu? Li ijma'i sahabati ala itsbatiha fil mushafi. Kerana ijma' sahabat. Ijma' sahabat di atas mengisbatkan bismillahirrahmanirrahim, mengisbatkan bismillahirrahmanirrahim fil mushafi, pada mushafil Quran. Bi khatih, dengan tulisannya al-mushaf.
Makna diisbahkan bismillah itu ni pada mushaf. Awaila suwari pada tiap-tiap permulae surah-surah. Ijma' sahabat menisbatkan, mempertetapkan bismillahirrahmanirrahim ini adalah permulae tiap-tiap surah. Siwa bara'atina, malaikat bara'ah. Dunal a'syar, tidak a'syar. A'syar itu tidak daripada mushaf. Itu tidak a'syar itu iduna ma yuktabu ala hashim hamishil mushafi min lafdin ushrin hizib. Itu tidak, itu bagi sebahagian daripada mushaf. Kayak Quran itu dia ada hizib, dia ada unsur. Ada buat tanda unsur. Hak tu laisa bi khattih. Itu bukan tulisan mushaf. Tidak diisbahkan sebagai mushaf. Okay. Mushaful Quran itu, dia ada tulis unsur. Ini budak-budak tafiz biasa duk cara ni sebab dia nak menghafal sakat mana. Ada izib mana ahzab dan dia ada unsur. Dan kalau mengikut masyhur kita ni dia kata wa innama yuktabu bi midadin ahmar. Untuk hak ni bergantungan kepada dengan tulisan merah. Jadi dia pembukuan mushaful Quran tu dia berlaku perkembangan. Sampai kita sekarang ni digital. Sebelum pada tu dia ada mushaful Quran bertajwid. Yang mana dia tanda ke umpama contoh dia mad, dia harakat kone harakat ada warna dia. Jadi mudah dah orang belajar. Tapi benda-benda yang dimudahkan itu dia ada risikonya. Bila tak dapat hak tu, tak kena baca dia. Jadi yang dia baca kena mak dia tu kerana dia tengok warna tu. Warna merah misalnya. Macam mana kalau dia tak dapat naskah orang mushaf yang begitu mushaf pertajwid. Kalian buat apa-apa, kalian nak baca, sebab dia bergantung. Sebab itulah ilmu ni apabila dipermudahkan dari satu sisi, comel makna molek, sebab itu mempermudahkan kepada manusia. Tetapi akhirnya, dia ada. Sekolah ni sudah banyak dah kitab-kitab Jawi lama telah dirumikan. Kita tidak marah, tak mungkin. Tapi sekarang ramai ada orang duk pergi, kita rumi. Tak boleh Jawi, tak boleh ustaz Rumi. Baca Rumi ustaz ni. Bila kita baca muka surat sikit kata, kok jumpa dia. Kok demo baca Rumi ni. Anak ni kok Jawi ni. Ustaz beli, dia suruh kita pula beli kok Rumi. Bukan dia tak boleh nak baca kok Jawi. Jadi akhirnya orang tidak akan bersungguh-sungguh untuk mempelajari Jawi. Dan seperti kita kata sistem ejaan Jawi sekarang. Kalau popo dia titik 3 ni. Dia nak beza dengan F lah dengan fa. Dan huruf saksinya semuanya dibubuk. Huruf saksinya diletakkan, huruf vokal. Huruf saksinya alif, waw, ya. Kalau kita Jawi dulu kami, macam mana ejaan kami? Kaf, alif, mim. Boleh baca kami, boleh baca kamu. Kadang-kadang kaf mim. Kaf mim juga. Kamu boleh, kami boleh, kam boleh, kum boleh. Macam-macam boleh baca. Adakah kita jadi payah nak baca ataupun jadi tukar? Tidak. Kerana di sana dia ada seni-seni dia. Maksud dia ada kelu. Budak ni dia panggil kelu. Pandai sebut kelu budak ni. Qarinah dia. Ada qarinah. Contoh dia ejaan tupai zaman sekarang ta wa fa alif ya. Tupai. Kalau dulu ejaan tupai ta wa fa ya. Jadi dia mustarak dengan topi. Dia suruh sama lah aja dia. Tapi kenapa siakul kalam itu akan membezakannya? Tak kira kita nak kata ada seekor anak topi atas tali api ni. Jalan ni pi atas tali api. Tak pernah salah. Weh lah dia mau beli mana tupa ni. Pakai atas pala ni. Tidak akan berlaku. Bermakna situ dia panggil seni-seni dia. Maksudnya bila dipermudahkan ilmu itu seni semakin hilang. Hingga-hingga ni orang berjual ni. 2 riyal tambah 3 riyal. Tak. Kalkulator. 2 riyal tambah 3 riyal. Kalkulator juga ni.
Bukan peti nak waktu nak suruh buka tu tak apalah ni makna dua ria, tiga ria ni. Dia pun tak. Jadi sekarang kita telah menyerah diri kepada peralatan. Jadi kalau peralatan rosak, anda mentizon, jawab dia kita kena tipu ke dia. Jadi orang tua dulu hisap ni makna mudah dia comot daripada dia dah terbiasa. Dia terbiasa dengan comot. Apa-apa pun dia duk comot. Stemek nak buat stemek gapo-gapo dia duk comot. Jadi makna dengan dia comot tak payah ketah. Orang yang dulu ramai tak boleh menulis ni. Dengan sebab dia tak boleh menulis tu makna dia duk comot dari kepala. Kena betul. Kemudian makna mari tulis. Jadi begitulah ilmu bila dipermudahkan, bila dah terlalu suatu perkara bila dah terlalu mudah, kita tak tahu dah cara asal. Apa-apa saja, bukan ilmu sajalah. Benda yang dulu dah berubah, semakin berubah. Kalau sekarang nak cari kayu api tak reti nak buat suara ke apa, buat dengan gas dah. Nak cari mana kayu api tak boleh nak fikir. Tak nak fikir sebab apa? Sebab orang tak mikir. Tentang cari kayu api. Orang dulu dia mikir. Yang mikir nak cari mana kayu api. Sebab dia masuk rutin harian masuk, dia kena ada bekalnya kayu api. Jadi dia mikir. Jadi itu nak ayatnya ialah usyur itu dia tulis hizb itu dia tulis dengan dakwah merah. Mushaf dulu dia benda lagu ni kita tak berhati, kita pun tak tahu dia kata dakwah. Itu boleh jadi pada masa tu pada zaman musyrik kita ni. Boleh jadi benda tu telah berubah Jadi begitu juga mana termasuklah orang panggil watarodi miswar. Tarajim ni nama tajuk surah-surah. Jadi nama tajuk surah-surah. Nama tajuk surah mana Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, mana An-Nisa, Al-Maidah, itu nama-nama surah. Itu tidak termasuk. Dunal A'syari wa tarajim suwar wa ta'awudhi itu bukan khatul mushaf. Jadi bila bukan khatul mushaf makna tidak diisbatkan. Berbeza dengan bismillahirrahmanirrahim itu ijma' sahabat menisbatkan dia pada khatul mushaf. Jadi ada dalam Quran tu mushaful Quran tu dia dah ada penambahan, banyak penambahan. Nak hok sampai sekarang ni penambahan dengan ada pula disertakan dengan tarjumahnya pula ataupun tafsir syarah sikit-sikit. Ada tafsir sikit-sikit ada juga jadi dia tu bismillahirrahmanirrahim ijma' sahabat pada menisbatkan dia pada mushafil Quran. Bikhatih dengan kha mushaf. Adapun usyur, hizib, nama-nama surah, itu bukan khatul mushaf. Itu bukan khatul mushaf. Wa ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ada itu bukan khatul mushaf, tidak diisbatkan. Ni Gabriel dia wayak lagu ni, Gabriel nak wayak kata dalil, nak kuat lagi. Nak kuat lagi bahasa ni bismillahirrahmanirrahim itu ialah daripada tiap-tiap surah. Gitu daripada Quran gitu. Falau lam takun Qur'anan, kalulah tidak adalah bismillahirrahmanirrahim itu makna Quran dia cumanya hok tak ada khilaf. Hok tidak ada khilaf bismillahirrahmanirrahim ialah bismillahirrahmanirrahim hok ada dalam surah An-Naml. Itu tak ada khilaf ulama. Bismillahirrahmanirrahim ada dalam surah An-Naml. Hak tu tak ada khilaf ulama, dia adalah daripada Quran. Ada pula yang daripada tu duk jadi khilaf. Adakah dia permulaan tiap-tiap surah, adakah dia orang panggil diturunkan untuk memfasalkan antara surah-surah. Jadi kalau kita mazhab Syafi'inya maknanya ialah dia adalah daripada Quran dan daripada Fatihah. Jadi yang dalil kepada dia tu adalah daripada Al-Quran. Ijma' sahabat menisbatkan dia tu daripada mushaf, yakni khatul mushaf. Kalaulah tafriqnya kalaulah tidak adalah bismillahirrahmanirrahim itu ialah Quran. Kalau kita kata bismillahirrahmanirrahim itu bukan Quran, lama nescaya tidak
ajazu dzalika, memperharuskan oleh mereka itu. Mana al ulama mana dzalika, akan demikian itu. Demikian itu sebagai khat mana mushaf ini. Li'annahu yahmilu ala i'tiqadi ma laysa bi Quran. Karena bahwasanya zalika mana tulis pada mushaf itu dengan di khatil mushaf itu. Yahmilu menanggung ala i'tiqadin di ala i'tiqadima di atas i'tiqad bare yang tidak Quran itu dengan Quran. Duk ditulis dengan tulis mushaf. Kok tidak mushaf ditulis dengan cara lain, mana dengan warna lain, dengan warna nego. Mana celah itu tidak disebutkan sebagai khatul mushaf. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebahagian daripada khatul mushaf. Ana diisbatkan oleh mana ijma' ulama bahawa dia adalah khatul mushaf. Jadi bismillah ini ditulis dengan khatul mushaf. Lagu mana khatul mushaf? Maksudnya tulisannya sama dengan ayat-ayat Quran yang lain dalam surah. Tidak dibezakan. Jadi hak lain dibezakan dengan warna. Sini peringkat sini mana dengan warna. Permana usyur, hizib, nama-nama surah itu bukan khatul mushaf. Sekarang bismillah ditulis dengan khatul mushaf. Kalulah dia tu bukan Quran, bermakna membawa kepada orang ikut Quran itu bukan Quran. Kok bukan Quran? Bismillah ni bukan Quran, tapi orang ikut Quran. Sebab apa? Sebab ditulis dia dengan khatul mushaf. Itu andaiannya begitu jadi. Kalulah bismillah ni bukan daripada Quran, membawa kepada ikut mana tidak Quran, mana membawa kepada i'tiqad barang yang tidak Quran itu Quran. Mana kalau bismillah ni ialah orang panggil mana bukan daripada Quran. Walau kanat lil fasli. Yang kedua pula, hak orang kata bismillahirrahmanirrahim ialah nak fasalkan di antara surah dengan surah yang lain. Maka celah-celah antara surah tu maknanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Dia kata sebagai fasil. Kama kila sebagaimana yang dikatakan. Kalau lagu tu, kalau betul dah sebagaimana dia kata dia tu sebagai fasil sahaja, dia bukan minal Quran tidak, dia bukan daripada Quran. Dia diturunkan untuk nak menfasalkan antara surah-surah. Kalau lagu tu lah, bukan kita setuju ni hak ini. Maksud anda yang kalau lagu tu bermakna la usbitat sesungguhnya diisbatkan fi awali bara'atin. Jadi pada awal surah bara'ah pun dia kena ada. Sebab kalau itu sebagai fasal. Dan sekarang ni awal surah bara'ah tidak ada bismillah. Yang kedua pula walam tasbuk fi awalil Fatihah. Kalau bismillah ni bukan daripada Quran, dia hanya sebagai fasil sahaja, maka tak patut ada lah awal surah Fatihah. Sebab sebelum daripada surah Fatihah surah Qabliyah. Surah tak ada lah. Dah surah tak ada surah fasal Qabliyah. Nak fasal ni antara satu orang dengan satu orang. Kok orang mula-mula tak payah fasal lah. Moga dia start mula-mula. Jadi itu menjadi dalil apabila Al-Fatihah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, bermakna dia bukan untuk lil fasli. Sebab ada pandangan dia panggil untuk fasil saja. Dia bukan daripada Quran, dia hanya sebagai fasil saja. Nak buat fasal. Jadi mana cari-cari benda jumpa bismillah. Bisa soalah lagi nak buat fasal. Macam kita nak ceraikan satu benda dengan satu. Cari benda jumpa satu benda nak buat fasal. Ada. Kalau dah begitu bermakna depan surah Bara'ah ada bismillah. Dan awal surah Al-Fatihah tidak ada bismillah. Sebab tidak ada yang sebelum daripada Al-Fatihah. Itu dah dalil bahasanya bismillah bukan fasil. Bukan sebagai fasil, tetapi dia adalah permulaan bagi tiap-tiap surah. Pandangan. Dia adalah permulaan tiap-tiap surah. Patu Bara'ah itu tak ada, itu mustasna ya, mustasna. Maknanya diistisnokan. Sabab ada sabab dia.
Baroah itu makna tidaklah bismillah itu salah satu daripada ayat permula ayatnya ada sabab. Maksudnya adalah kenyataan sababnya kerana surah ni duk cerita bab berapa makna tahu. Maksudnya ada sabab lalu ada istisna. Istisna ni memang dia kena ada. Kalau tidak akan ada lah lakin. Dia kena semua perkara ni ada lakin, boleh tapi kita berkata kena ada tapi, kena ada kaca wali. Orang zaman dulu dipanggil kaca wali. Ada kecuali untuk Gabriel ni perkataan ni kecuali melainkan. Sebab ada sesuatu dasar itu akan ada lah dia punya mustasna. Benda yang istisna tu. Jadi itu tidak menafikan bahawasanya bismillah itu ialah daripada permulaan setiap surah. Karena ada benda yang diistisna ke. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak khasais dia dikecualikan. Qala mu'allif rahimahullah taala fa in kila pula maka jika dikatakan Al-Qur'anu innama yathbutu bitawatur. Al-Quran itu hanya saja sabit dia dengan tawatur. Nah, khabar mutawatir. Karena tawatur itu ifadatu makna yakin. Sesuatu yang mutawatir maka tidak ada andaian itu selain daripada benar. Karena dia membawa kepada makna yakin. Kalau tak sampai kepada tawatur, maka benda itu hanya maznun sahaja, disangkakan sahaja. Jadi, istilah tawatir, Quran, makna Quran itu apa-apa kira macam 7 qiraat tu, 7 qiraat itu datang secara mutawatirah. Lain pada 7 qiraat tidak datang secara mutawatirah. Waktu boleh baca hanya setakat 7 qiraat tu. Baiklah kalau dia kata Quran ni hanya saja sabit dia dengan tawatur, ujiba dijawab bi anna mahallahu fima yathbutu Qur'anan qat'an. Betul lah Quran itu hanya sabit dia tu dengan tawatur. Dijawab dengan bahawasanya tepat sabit Quran itu dengan tawatur. Fima yathbutu pada barang yang sabit lah Qur'anan qat'an. Dia ada layak Quran qat'an. Satu amma ma yathbutu Qur'anan hukman. Ada perkara yang sabitlah dia tu Quran pada hukum saja. Itu fayakfi fi adh-dhann. Maka memadarilah pada mana sebutul Quran hukman ini ialah zon kama yakfi fi kulli zanni. Seperti memadai pada semua perkara yang zanni yang dibangsa kepada zon. Wa aidan de pula isbatuha fil mushafi bi khattih, menisbatkan akad bismillahirrahmanirrahim pada mushaf dengan khoknya khok mushaf. Apa maksud khok mushaf tu? Khok yang merujuk kepada ayat-ayat Quran. Untuk tidak khok mushaf ditulis dengan cara berbeza, baik dari sudut warna ke apa-apa tak ada kira lah. Min ghairi nakirin, daripada ketiadaan ingkar fi makna tawatur, pada makna tawatur, ialah pada makna tawatur. Tuwaidun menisbatkan bismillahirrahmanirrahim pada mushaf itu bikhatih dengan khok mushaf min ghairi nakirin, dengan tidak ada ingkar daripada mana-mana ulama, maka itu fi makna tawaturi, pada makna tawatur dah tu. Tawatur dah tu, tak ada sahabat-sahabat dia nafi. Baik, fa in qila law kana qur'ana, lagi dia buat orang panggil ni cara mantiknya. Dalil maksudnya sokongan kepada dalil yang menunjukkan bahasanya bismillahirrahmanirrahim itu daripada Quran. Fa in qila, maka kalau dikatakan pada i'tiraf lau kana Qur'anan la kufira jahiduha, pada i'tiraf dia kata bismillah itu daripada Quran. Jadi dia kata kalulah Fatihah ni ialah daripada Quran, la kufira saja dihukumkan kafir, ditakfirkan orang yang ingkar akan dia akan bismillah. Dia kata alah. Dia kata kalulah bismillah ni daripada Quran, jadi kafir kan orang yang ingkar dia. Dihukumkan kafir. Ujiba dijawab.
bi annaha dengan bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim taulau lam takun Qur'anan. Dia jawab terbalik. Tu cara jawab dia. Jawab dia kena jawab handah tamu kau pula lah. Dia kata, kalulah bismillah ni daripada Quran, orang ingkar bismillah, kafir lah dia nyu. Kalau orang kata begitu kita gak sangat dik lah kita tak reti ni. Ujiba dijawab bi annaha dengan bahawasanya bismillah ni lau lam takun Qur'anan pula. Kok sini dia kata kalau bismillah ni Quran. Pak jawab dia, kalau bismillah tidak daripada Quran. La kufira musbituha. Nescaya dikufurkan orang yang mengisbatkannya. Akan bismillah daripada Quran. Kawan tu kata ni, kalau bismillah ni pada Quran, gak kafir lah orang yang ingkar bismillah. Dia jawab, kalau bismillah ni bukan Quran, orang isbat ke orang panggil bismillah daripada kafir lah dia. Main sama-sama kafir belaka. Ni. Tu cara hujah dia ni. Wa aidan pula wa aidan at-takfiru la yakunu bi-dhanniyat. Pastu pula takfir ni tidak adalah dia dengan zanniyat, tak boleh. Mesti yakin. Sebab tu tak boleh terbunah, tak boleh buat mudah. Bak takfir ni jangan ambil mudah jangan mudah nak takfir orang. Sebab ni pokok tak ada lebih pada tu jahat, lebih jahat daripada kufur tak ada. Kita mentakdir makna meletakkan orang tu wahya ayatun kamilatun min awalil fatihati qata'an. Dan ya bismillahirrahmanirrahim ialah satu ayat yang sempurna min awalil fatihati qat'an. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sekadar ayat, dia satu ayat yang sempurna tamah sehingga dibilangkan dia satu ayat dalam hadis tadi. Wa kadza fi ma'ada bara'atan min baqi suwari 'alal asahi. Begitu juga pada barang yang selain daripada bara'ah, dia sentiasa awak jaga selain daripada bara'ah. Min baqi suwari daripada hingga lagi pada maknanya al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim ialah satu ayat daripada al-Baqarah. Ali Imran Bismillahirrahmanirrahim ialah satu ayat serupa dengan Fatihah juga, malaikat dengan bara'ah saja. Hak ni dia khilaf, dia alal as-sahih. Di atas wajah yang paling sahihnya Bismillahirrahmanirrahim ialah satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Muqabil dia tu tidaklah. Muqabil lawan dia tu makna tidak. Dia kata bukan. Dia kata bukan satu ayat daripada Al-Baqarah, bukan satu ayat daripada Ali Imran. Jadi hal al-asahnya ialah satu ayat daripada tiap-tiap surah. Termasuk surah. Was sunnatu sunnahnya ayasilaha bilhamdulillah. Sunnahnya sambung akan bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillah. Maknanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tu asal. Sunatnya begitu ni. Tapi kata dalam jadi wasunat yasilaha wajhu zalika dafu qauli Abi Hanifah innaha fasilatan. Dia sunat kita wasalkan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Sambung Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sambung dengan alhamdulillah. Jadi hening ni sebenarnya wajib demikian tu ialah kerana nak dafa' nak tolak perkataan Abu Hanifah. Abu Hanifah dah dia kata bismillahirrahmanirrahim ialah fasilah. Jadi bila wasal maka tidak fasilah lah. Itu sebenarnya jadi fandafa'a makila sebenarnya inna kulla ayatin kamilatin yundabu al-waqtu ana 'alaiha li'annahu sallallahu alaihi wasallam yaqifu 'ala ru'usil ayyi. Jadi sebenarnya makna tertolak barang yang dikatakan itu sebenarnya sesungguhnya tiap-tiap ayat kamilah ni yundabu al-waqfu 'alaiha. Ayat yang sempurna sunat kita waqaf.
Patuh kita wasa tu kita nak tolak perkataan Abu Hanifah sebab dia kata fasilah. Misalnya sebenarnya tertolak dah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sallallahu kana yakifu ala ru'usil ayat. Nabi ni berhenti di atas tiap-tiap kepala ayat. Permulaan ayat. Jadi wal mu'tamadu qarraru at-tuhiyyu annahu la yusannu al-wasl. Jadi kalau wasal saat ni itu saat ni atas mana hak takdir tujuan takdir dan wa kataba ba'dun ala qauli syari' wa sunnatu ila tu itu dhaif ni pandang sanilah an yasilaha alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wasal. Dia kata sunat ni. Tapi itu dikatakan maksudnya pandangin dhaif dan itu sebenarnya ialah sebagai nak dapat daripada perkataan Abu Hanifah. Ada sebab dia. Wa an yajhara biha haitsu yushra'u al-jahru bil qira'ah. Sunat bahawa dijahar baca lantang dengannya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu baca jahar. Haitsu yushra'u al-jahru bil qira'ah. Sekira-kira disyarah dan ditasyrik ke baca derah bil qira'ah dengan al-Fatihah. Jadi kalau al-Fatihah itu sunat baca derah, bismillahirrahmanirrahim baca derah juga. Kalau tidak dibaca derah, tidak baca jahar, tidak baca derah juga. Gitu ya. Al-Hajjaju awwalu man kataba asma aswari wal a'syara syama usyur fil mushaf. Jadi Hajjaj ini walaupun dia agak terkenal lah dengan zalimah dia dia mana cara dia tu, tapi begitu dia ada jasa yang besar juga jasa yang besar maknanya membobot titik bagi hingga kita mengaji nahwu bolehlah baca kalau tak ada titik gak nak baca macam mana jawab dia tak terbaca lagi tu jadi muncul hanya dibobot titik. Orang Arab dia boleh tahu itu dah jadi bahasa dia maksud dia tahu titik sama ada ba ke nun ke tak ke ya ke sebab dia faham ada makna dia jadi kalau orang ajam tak tahu mana titik malaikat mereka yang betul-betul dah menjiwai dan betul-betul belajar mendalam dah begitu orang awam ni tak sok kata titik bagi pun orang Arab sendiri pun dia tak cara marah dia bagi-bagi ni kita ada bahari dia baca ikut sedih atau kita berada pada Al-Hajjaj awwalu man kataba asma aswar ila akhirih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin